بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada majlis darah kita pada kali ini. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan mulai darah kita. Kitab syarah ataupun ta'liq pada Mutlaqin Badrai ini. Darah yang kita akan baca seperti biasalah, baca sepitah lalu. Kita baca sebagai sepitah lalu untuk kita dapat kita tu mana sikit sebanyak, takut silap jatuh ke. InsyaAllah mungkin sejilid ni kita akan habis dalam masa lebih kurang lah 4 hari kah. Tengok keadaan ya. Dan sebelum pada kita nak mula tu, kitab masing-masing lah takut punah ke apa tertukar lalu. Tak ada muka surat ke lagu mana kan. Tukar-tukar selalu, takut dah kita tulis dah tu. Nak kita tukar, menunduk saling pula saya dah sepitah lalu. Tengok sepitah lalu tak apa dah. Kita baca mukaddimah kita muka 1 sikit, lepas tu kita tinggal riwayat hidup hak pengarang kita masuk mukaddimah tua dah. Mukaddimah tua dia 17, mukaddimah hak kita muka 1. Dan antara celah-celah tu kita tinggal lah. Kita ambil mukaddimah hak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Ini suatu muqaddimah, suatu pendahuluan. Alhamdulillahillazi wajjaha raghabatina littafaqquhi fid din. Asyarafa qulubana bittatallu'i wal bahsi fi syari'ati sayyidil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أحسن تبيين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Maka sesungguhnya awal-awal barang yang wajib atas setiap mukallaf itu ialah mengenalkan Allah. Ada kena ada hurai baca gitu kita kerti dah. Ada kena ada hurai panjang lebar baca kita kerti sudah. Mungkin kita ngaji budak kelas tengah ni. Baca kerti terlepas pagi kita tepat tak kerti kita hurai. Dengan arti kita mengenalkan sifat-sifatnya sifat Allah. Kenal Tuhan mana kenal sifat Tuhan. Dan mengenal barang yang bergantung dengan Rasul dan malaikat dan lain-lain lagi lah, kitab-kitab dan benda-benda mughayyabat, benda-benda gaib atau lain lagi. Dan sebaik-baik barang yang bermasyhur, barang yang bermasyhur dengannya oleh Muslim itu ialah mengenalkan yang halal dan yang haram. Dari betul mufiqah. Kita tidak masuk bicara atas hal halal dan fiqh ni.
Cara halal haruh makruh dan sebagainya gitu hapekoh ni sah batal. Tu hapekoh. Maka di dalam bab fiqh ini ulama telah membagikan kepada 4 rombok. 4 rombok ni dalam bab fiqh dia tulis 4. Iaitu rombok ibadat. Mula-mula sekarang hukum ahkam syariah. Apatah lagi kalau orang tak mengaji, tak nak kena kecek porah. Kita hendak belajar mengaji tak apa dalam media dia juga. Kalau tak kata pun kita dah sampai setengah. Lebih-lebih lagi di dalam bab muamalah. Oh, banyak orang tak tu muamalah, bab jual beli, bab gapo. Lebih lagi masalah baru-baru. Masalah mustajadat dia panggil. Mustajadat masalah muasarah. Mustajadat ni masalah baru-baru timur. Lah kita lama tak ada. Cara jual beli benda baru-baru timur dia banyak. Tak. Tu kena ambil tahu lah tu. Cara buat syarikat, cara hun, cara gapo semua mustajadat belaka tu. Dan munakahat. Dan juga babul jinayah. Bahkan di dalam bab ibadat pun mereka tidak mengambil berat juga. Setengah tu. Padahal bab ibadat itu ialah amalan yang kita lakukan dan mengerjakan dalam sehari-hari. Lepas tu kena buat hari-hari. Semaya ke apa hari-hari kena buat. Kadang-kadang mereka melakukan suatu amalan baik dalam bab ibadat ataupun lainnya, mereka tidak mengetahuikan hukum sah batal. Ada juga buat semata buat pengas semaya. Orang kampung tak kerti apa, kita orang tok wakil mengaji pondok tak apa kita kerti. Baca kampung lah, orang semaya zuhur biasa. Tapi baca Fatihah tak betul. Hatu dia panggil buat tapi tak tahu hukum sah batal. Jadi pergi saja yang panggil tu. Haram halalnya dan sebagainya. Hak mana hak haram, hak mana halal tak tahu tu. Buat semata buat. Maka ini adalah satu syarah, satu ta'liq lah yang kami tuliskan di atas kitab Mutlaqil Badraini wa Majma'ul Bahraini. Mutlaq ini boleh dikatakan kitab orang yang kenal semualah kitab Mutlaq ini. Jarang orang tak kenal kitab Mutlaq ini. Supaya kitab Baqarah, supaya kitab Faridah, supaya kitab Musalli. Maknanya boleh dikatakan kenal seluruh. Kalau orang mengaji kok pondok wala tak lama pun dia kenal. Mutlaqin dia kenal. Tak. Faridah, Baqarah dia kena. Kitab lagu tu kitab ni. Mana kitab orang yang kenal lah. Cumanya kadang-kadang orang baca ke masjid, kadang-kadang tak baca kerana kitab ni meliputi cara buat ibadat dan muamalah cukup. Kebanyakan baca buat ibadat ke masjid tu, cara buat puasa, buat apa gitu lah. Kalau ni meliputi. Yang mana dalam kitab ini menyatakan kelebihan ilmu. Mula-mula sekali cara buat ilmu. Dan menyatakan rukun Islam. Tengoklah isi kandungan dia. Dan rukun iman. Dan ilmu tauhid. Ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Sampai nak royak tu. Walaupun tak banyak tapi dia royak lah. Bab hak penting-penting tu dia sebut lagi. Dan ilmu fiqh. Semuanya. Yang mana kitab tersebut itu adalah kitab yang paling popular. Tak, yang paling popular, yang paling masyhur, yang paling orang kenal. Tak. Yang paling orang tak kenal tak ada. Tak. Semua orang kenal. Di tempat kita Bumi Fatani, tak, tempat kita, bahkan di negara jiran kita pun orang kenal. Kitab ni kalau Malaysia dia buat rojok ke ni. Kalau nak jadi terimeh gapo anggota masjid tu, dia kena temu duga dululah. Kena interview, kena apa? Kena mukabalah. Kena mukabalah dengan kitab Mutlaq dulu. Baru nak boleh beritahu liyah latih terimeh gapo, setengah-setengah tepat. Boleh dikatakan keseluruhan lah. Mana kitab ni banyak guna. Yang dikarangkan oleh Allamah Al-Alim Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi Al-Fatani. Asalnya dia ni sebagai cucu penakil Syekh Daud. Cucu penakil pada Syekh Daud. Tua kitab. Itulah Musalli tu. Tengoklah nanti riwayat hidup dia terdepan tu, insya-Allah nak baca sendiri yang kita tulis dah. Tulis pun ambil pada kitab lain juga letak sini. Rahimahullah. Sebab tu kata Dawudi disebut Daud. Dawudi tu disebut Daud pada dia sebagai cucu penakil Syekh Daud. Ataupun yang terkenal dengan nikmat Syekh nikmat kecil.
Dalam bahasa Arab dia panggil Syekh Muhammad Soghir. Dia ada seorang lagi Syekh Muhammad Kabir ni, seorang lagi sepupu dia tak silap, orang Kesik ni. Apa dia ni panggil Syekh Muhammad Soghir. Dia ada seorang, baca lah sejarah dia tu kita sebut aja lebar. Ada situ. Syekh Nikmat Kecil dia panggil. Orang Melayu panggil Nikmat Kecil lah. Bini dia orang Mesir ni, orang Azhar, orang Mesir lah, orang Qahirah. Melayu pada, orang Mesir Arab pada. Sesungguhnya para ulama mutakaddimun mereka mengarangkan beberapa kitab-kitab yang banyak. Kita nak kira ulama Arab. Arab tu nak kena kira dah banyak. Ulama tokoh Melayu pun kita baca tak habis kitab. Dan antara saya tahu hampir 100 buah kitab yang dia karya tu kadang-kadang kita baca tak habis. Ada yang dicetak, ada yang tidak ditemui. Banyak kitab saya tahu ni. Banyak dia karya. Kamai dia hari ni kita pisah cari temu kita buat. Cari temu kita buat sebagai boleh kenal kita sedar dan boleh kita belajar, boleh kita mengaji. Itu pusaka tu nenek moyang kita tu untuk kita orang yang Kamadia ni. Ulama Arab tak kena kira dah. Kau tu tak ada kena kira je panggil tu banyak. Beberapa kitab yang banyak sangat pada ini ilmu, yakni ilmu fiqh. Sehingga tidak dapat dibilangkan dan dihenggakan dia. Banyak kita nak bila kitab-kitab fiqh ni. Dan setengah orang tu kitab dia tulis apakan beratus-ratus buah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia tulis saja 900 tajuk kitab. Bukan 900 jilid, 900 buah kitab tajuk. Maka satu buah tu kadang-kadang berpuluh-puluh jilid. Atau ulama. Hari ni pun masih ada lagi ulama-ulama yang karya kitab besar-besar masih ada lagi. Ada menyawa lagi hari ni. Kalau kita turut tengok dalam maklumat tu banyak lagi. Yang buat syarah ni ulama Arab banyak lagi. Cuma kita ni kita tak tahu tu ya. Ulama Mesir, ulama Saudi, ulama Suria, ulama Lebanon, ulama Maghribi, banyak lagi je kayak kita ni. Di antaranya kitab-kitab yang besar dan panjang pembahasan. Kitab besar pembahasan dia panjang. Huraian dia tu panjang, syarahan dia tu panjang. Dan di antaranya pula kitab-kitab mukhtasar yang ringkas, tak kecil-kecil. Lalu kita ada jumpa satu buah kitab Syekh Ahmad. Kitab tu kita tak biasa dengar, tak biasa tengok. Tak. Yang baru-baru sekali ni kita taklik kitab Syekh Daud sudah. Syekh Daud dia buat syarah Aqidatul Awam kepada Syekh Marzuki. Nama kitab dia Al-Bahjatus Saniyah fil Aqaidis Saniyah. Karangan Syekh Daud. Dia terjemuh daripada kitab Mata Aqidatul Awam dan syarah Aqidatul Awam Tahsin Nailul Murad. Nailul Maram. Lebih kurang 16 muka surat Syekh Daud. Dan kitab tu kita cetak sudah dah tu. Ada kita tengok. Pondok Bekal ada dah tu. Dan kita tak baca, nanti tengok masa satu kita baca 260 muka surat kita taklik. Kita taklik sedap. Kitab tu kita jumpa At-Ta'liqatul Wadihah 'alal Bahjatis Saniyah. Comel kitab tu. Bila kita taklik boleh 260 muka surat. Di akhir kitab Syekh Daud hak tomok 1312. Maknanya kitab tu dah 100 tahun lebih tomok Mekah dulu. Ada tercatat 3 muka surat, 3 safhah lah, 3 halaman muka surat. Nama kitab An-Nurul Mubin. Kita tak biasa tengok rupa-rupa kitab yang dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Bila kita baca sejarah dia, sejarah Syekh Ahmad, tak sebut nama tu. Tapi kitab baru jumpa An-Nurul Mubin. Lalu tu kita pun taklik tambah pula jadi sebuah kitab pula. 3 muka surat. Ada kita cerita sudah dah tu. Jadi kita tak nama tajuk Al-Hablul Matin, syarah bagi An-Nurul Mubin 130 muka surat. Itu sudah kita cerita dah dan kita tulis 3 hari ya kita dah. 130 muka kita tulis masa tempoh 3 hari. Sebagai nak perkenalkan kita Syekh Ahmad. Kitab terbaru tu baru siap, baru sudah. Mana orang kata ulama Melayu ni banyak kitab-kitab dia buat. Tak, Syekh Ahmad ni hak Arab ada, Dawi pun ada. Hebat, hebat. Banyak lagi mungkin kita tak tahu karya manuskrip, tulis tangan, makhtutah yang masih tersimpan dalam museum, banyak lagi tu. Di antara kitab yang besar itu ialah kitab Mutla'il Badraini wa Majma'il Bahraini. Ni kitab ni besar ni, pasal cukup 4 robok.
Kalau kita nak ke kitab Buriyah Syadaud, luah dia kerana dia 4 rombok. Syadaud ni kada buat ibadat lah. Tak ada sudah. Karena kita ini melengkapi dan meliputi 4 rombok. Iaitulah rombok ibadat, muamalat, munakahat dan juga satu lagi jinayah. Dia cukup kitab dia, cukup lekat. Kitab ini kitab mutlaing ni. Bukan kitab taklik kita tak. Telah diamati dengan kitab ni oleh kebanyakan umat Islam di tanah Melayu dan di alam Melayu Nusantara. Banyak ke guna. Mak kita, Malaysia, Singapura pun guna, tak setengah Brunei pun dia guna. Maknanya negara Melayu lah masih guna kitab dia. Ada setengah tu dia panggil alih bahasa kepada bahasa Rumi. Tak. Ada setengah tu dia buat ringkasan, ada setengah tu dia panggil tukar bahasa moden, macam-macam dia membuat. Tapi yang kita buat ni kita tidak tukar, cuma kita taklik di bawah. Yang asal masih kekal yang asal, cuma kita buat nota kaki suku. Tu cara kita. Oleh kerana bagai yang ada padanya yang pada kitab mutlaing ni, daripada akwal ulama yang sahihah dalam mazhab kita dan taksim mana membahagikan yang elok, dia bagi kitab dia com dia bagi. Dan halusnya pada segala ahkam dan masalah-masalahnya. Lagi pula sahih pada ahkamnya. Oleh demikian itu melebur oleh para penuntut ilmu dan pelajar-pelajar atas mengamatinya dan belajarnya dan mengajinya pada kebanyakan seluruh alam Islam Melayu. Banyak orang mengajilah kitab ni. Lebih-lebih lagi di bawah kitab Taning tak? Darussalam boleh dikatakan adalah ia satu mata pelajaran dan satu mukarrar kitab-kitab yang dipelajari oleh setiap pondok dan pesantren. Pesantren itu mana pelajar pondok juga lah. Pondok kebanyakan mengajilah kitab. Dan kita sini pun kita baca habis dah sekali dulu. Mutlaing hak tamu hak sebuah. Kita pernah baca habis dah sekali dulu. Mutlaing. Karena ini kitab tersimpan atas menyebutkan segala ahkam itu dengan secara mudah dipahamkan. Dan ining ni, ni hak dia mondok pergi ni. Hak dia mondok pergi ni syarah mutlaing ni lah. Syarah yang ada di tangan antum sekalian ni. Tangan fok-fok dia mau belakang lah mondok pergi ni. Ada sebuah syarah atas kitab Mutlaing Badrain dan wa Majma'ul Bahrain. Satu buah kitab syarah. Yang mana di dalam syarah ini kami akan mendatangkan dalil-dalil dan hujjah setiap masalah. Kalau hak tuai kitab tak sebut, kita bagi dalil. Kalau dia sebut dah pun kita sebut luah lagi. Kadang-kadang dia sebut dalil dah. Tapi tak luah, tak tahu tempat takrib. Maka kita sebut dalil luah lagi. Kadang-kadang dia sebut hadis, kita bagi sebut Quran pula. Nak peluahkan masalah dalil. Yang terdiri daripada Alkitab, Quran dan Sunnah Nabawiyah. Jika didapatkan dia. Dan juga kami menyebutkan pendapat ulama-ulama muktabarin. Pendapat ulama lain lah. Bahkan kadang-kadang kami menyebut pendapat ulama yang lain daripada fuqaha Syafi'i. Kadang-kadang kita tambah juga mazhab lain. Tapi tak banyak lah, sikit-sikit lah. Tak serupa dengan kita taklik Buriyatul Tulak tu. Dan tu banyak kita sebut pendapat pak fuqaha, pak mazhab dengan secara luah-luah. Sini kita sebut Syafi'i, hal lain tu sebut sambil lah. Sikit-sikit lah, tak banyak. Takut jadi besar luah lagi. Dan yang membangkitkan kami pada menulis syarah ini, maknanya membangkit itu sebab boleh kita nak tulis ni sebab apa? Kitab ni kita tulis setelah daripada sudah Wisahul Aprah. Bila khatam Wisah Aprah 2 jilid kita sudah daurah dulu, dah kita tulis kitab ni. Sebab apa boleh tulis kitab ni? Ialah untuk memudahkan kepada pelajar-pelajar dan mereka yang mau mencarikan dalil-dalil dan nusuh-nusuh dalam kitab Mutlaing. Kalau nak cari dalil ke apa mudah buka tengok dalil duduk sini. Tak. Kalau kena pergi korek lah kitab lah mari-mari dah pakai tengok situ lah. Ada mau rajin tengoklah. Kadang-kadang kita tu nak tengok tak tahu kitab ada tak ada lagi. Tak. Dan nusuh-nusuh dalam kitab Mutlaing Badrain itu yang mana tidak didatangkan dia oleh pengarang. Hak musannif tak sebut kita buat lagi. Kalau dia sebut dah tak ada apa. Sebab kadang-kadang dia tak sebut dalil. Kadang-kadang hadis dia buat lagi tu cari tak jumpa apa dah akan sebut depan.
Hadis tu kadang-kadang tak jumpa cari, dia ambil di mana tak tahu juga kadang-kadang. Ada kat depan ke sebut. Dan juga kerana menunaikan permintaan beberapa ramai daripada saudara-saudara kami dan sahabat kami. Ini pun ramai ada. Masa kita tulis wisak aprah tu, bila jumpa kawan guru hak demo duk minat tulisan kita tu, dak tentang kitab kita, wak mutlain pula weh. Wak mutlain pula. Insya-Allah dak. Tapi dengan takdir Tuhan boleh buat jugalah. Ini doa kita akan perhabis. 4-5 jilid kan kita tengok kita buat perhabis insya-Allah. Supaya kami menuliskan satu syarah atas kitab tersebut. Bangga dengan izin Allah Ta'ala dapat kami menulis sedikit ta'liqat. Ta'liq bagi kita bubuh atas kitab asal lah. Dan syarahan di atas kitab ini. Royak sasilah tu. Tak ada maksud ke apa sasilah gitu. Akhir ini kami berharap kepada Allah Ta'ala semoga syarah ini akan menjadi paduman kepada kaum muslimin muslimat semualah. Juga sebagai rojak kepada mereka. Ada tengok kitab Mutlain itu buka tengok je kita tulis tu dia mudah. Ada dengan ta'rif, ada dengan dalil, ada pendapat fuqaha. Maka tengok di situ. Dan kami harap pula bahawa Allah Ta'ala terimakan ini amalan daripada kami yang kita buat dan memberi manfaat dengan dia dan menjadi balasan pahala untuk ibu bapa kami dan para guru-guru kami dan kami sendirilah di hari akhirat kelak. Pada mati kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala jualah yang sebaik-baik memberi dan membalas balasan yang baik dan terhadap hamba-Nya. Akhir sekalinya maka barangnya ada padanya pada ini syarah daripada yang elok, betul dan yang sahih dan yang memberi faedah, maka itu adalah daripada limpah kurniaan Allah Allah Ta'ala. Dan barang yang ada yang lain daripada demikian, benar hak tak betul, hak salah, maka itu adalah daripada kekurangan kami dan juga ketaksiran kami dan kelalaian kami. Hak tu hak kita lah, hak tak kena hak mana tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bawah tu tarikh tulis 21 Ramadan. Tahun baru ni dah tulis tahun baru ni 1440 bulan puasa lepas baru ni. Bulan 5 2019. Dan riwayat hidup Allamah Syekh Muhammad Ismail Daudi itu kita harap baca sendiri lah, tak lepas itu sebagai latar belakang riwayat hidup dia. Kita pergi kepada muka surat 17. Kita masuk kepada mukaddimah Syekh Muhammad pengarang kitab. Tuai tulang Wisaq Afrah ni. Mutlain, Wisaq Afrah, Bahrul Wafi dan banyak lagi kitab-kitab dia. Yang kita kenal Wisaq Afrah, Mutlain, Khatullah, tuai tulang. Tuai tulang. Pengarang sama. Bahrul Wafi besar. Bahrul Wafi tu banyak kitab rumah tu ada. Lepas tu dah banyak lagi kitab dia. Al-Bahjatul Mardiyah, Al-Kawkabud Durri, Fin Nuril Muhammadi. Kitab dia sini ya kita tercatatnya 9 buah. 9 buah. Hak ada rumah ni ada 3 buah, 4 buah gitu ya. Hak lain tu tak jumpa cari. Kalau ada pisah-pisah hipong yang ada. Hal lain tu jaga terkenal mana lah. Yang terkenalnya kau 3 buah ni Mutlain, Wisaq Afrah, Bahrul Wafi. Ad-Durrul Sun. Tu jaga kita kenal. Cari-cari. Semua kitab Jawi tu tulis saja. Tulis apa? Kitab Jawi belakang. Kita akan masuk pada mukaddimah bagi pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Muallif. Muallif tu Syekh Muhammad Daudi. Dua kitab Mutlain Badrain. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah, lagi mengasihani segala hamba-Nya. Tu talik sikit bawah. Ketahui olehmu bahawa bismillah basmalah itu, yakni bismillahirrahman tu,
Disunatkan dia pada tiap-tiap pekerjaan dan tiap-tiap kelakuan jadi ihtimamkan dia pada syarak. Benda yang diamati pada syarak, disunat kita bismillah, kita nak berjalan, kita nak makan, kita nak tidur, kita nak buat apa benda ihtimam pada syarak, bismillah. Dan harai basmalah atas perkara yang harai yang zati, seperti minum arak. Harai bismillah. Nak minum arak akik gelas bismillah. Harai tu. Benda harai zati. Dan makruh atas perkara yang makruh yang zati seperti tilik pada parak isteri. Kita ni ada ulama yang mengatakan kita tilik pada parak bini kita makruh. Maka nak tengok parak juga bismillah, makruh tu. Jadi namakan sunat bismillah, bini kata apa ni? Kadang nak bismillah lah jamuh-jamuh lalu lah sini. Tak, makruh. Makruh bismillah bila nak tengok pada parak bini. Tengok-tengok pak Allah. Allah pula dah, tak ada apa lah. Kejut tu baik lafaz Allah pula dah. Akhir-akhir astagfirullah. Katuk kan? Kebik juga. Kejut. Adapun harai yang aridi. Harai aridi ke mana? Benda tu bukan harai tapi dengan sebab benda yang lain. Harai zati ni atas diri benda, cupak agak harai. Harai aridi ni seperti berwuduk dengan air dirapah. Kita ni air tak ada, ambil air tak jemur ke pondok orang. Curi air orang kita ambil air semaya. Dan makruh aridi seperti makan bawang putih. Lagu mana bismillah. Maka disunat basmalah. Karena keduanya, karena benda yang harai aridi, dan karena benda yang makruh aridi. Sunat bismillah. Abang benda tu panggil harai tu harai yang baru datang, aridi. Aridi yang mana kedatangnya, baru. Benda tu bukan haram dengan sebab kita ambil air orang tu, masalah aridi. Dan wajib basmalah di dalam solat. Semaya kita lah mazhab kita kalau tak ada bismillah tak sah. Tu wajib basmalah. Wajib bismillah. Karena ia satu daripada Fatihah dan Fatihah tu pula ruknun min arkanis solah. Tu bahagilah Quran lagi tu. Cuma kesimpulan sikit-sikit lebih kurang bab bismillah. Dia bukanlah bajurilah sebagai rojak. Tabak Darul Hadis, tabak lain tak jumpa. Bajuri banyak tabak. Kalau tabak Darul Minhaq 4 jilid lah ni. Tabak Darul Hadis dia 2. Tabak Darul Minhaq yang paling comel sekali 4 jilid. Bajuri. Maka kita tengok dalam tabak yang kita tulis tu. Ada sebut di situ. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Subhanahu wa ta'ala al-malikul allamu al-qadimul baqil qaimu bizatihil qadiru alal ijadi wal i'dami. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mensaksi dengan adanya. Tuhan yang mensaksi dengan adanya, ada Allah. Oleh sekalian kainat, segala makhluk semua menyaksi kata Tuhan itu ada. Walaupun orang kafir ya, ataupun setengah-setengah orang tidak beriman dengan Allah, Tuhan tak ada. Kalau orang beriman, tetap Tuhan itu ada. Maha suci ia Allah daripada kekurangan dan yang maha tinggi yang mempunyai kerajaan itu Tuhan. Lagi yang amat mengetahui itu Tuhan. Tuhan yang qadim, lagi kekal. Itu isyarat kepada sifat apa? Sifat Tuhan belaka tu. Al-Baqa, Qidam, Baqa, Al-Qudrah. Itu sifat Tuhan belaka dah tu. Kalau kita dah belajar sifat 20 di situ dah tu. Lagi kekal yang berdiri dengan zat. Itu isyarat kepada qiyamuhu min nafsi. Tuhan ada tu. Maknanya apa dia panggil? Ada dengan secara diri dia. Yang kuasa ia atas mengadakan dan memadamkan. Memadam tu kalau tengah kitab Jawi dan meniadakan terjemah gitu. Dia panggil terjemah Arab Japur Jawi dan memadam. Memadam tu mana Arab? I'dam berada mana i'dam. I'dam ni hak ada we tak ada. Abang tu istilah ke baru kalau bila kata i'dam tu bahasa kita panggil perahan ciwit. Hukum i'dam apa? Perahan ciwit kalau orang hak kena kadi hak berat-berat ke. Tak. Istilah hak Arab tu kalau baca mana i'dam tu mana gantung. Hukum bunuh. Hukum bagi i'dam. Mana hak ada we tak ada, mana mati dah lah. Tu meniada, tu mengadamkan.
alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il islami wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal harami. Tuhan yang mewajibkan atas kita mukallaf ni. Kita mukallaf ni mana orang Islam lah. Adakah orang kafir ditaklifkan dengan hukum syariah? Khilaf ulama. Dalam kitab usul fiqh membahaskan bahawasanya orang kafir ni tidak la tukallafu bi furu'is syariah. Nah, tidak ditaklif. Sebab kita tak suruh paksa dia buat amal, tak suruh paksa dia sembahyang. Ada ulama mengatakan orang kafir pun ditaklifkan bi furu'is syariah dengan dalil akhirat esok dia akan diazabkan oleh Allah. Itu khilaf situ. Maka murad dengan di sini kita mukallaf, muslim, akil, baligh, itu kita belajar segala hukum agama Islam tu wajib, dan belajarkan pengetahuan segala hukum sah muamalat, nak wisah jual beli, dan pastinya pasti mana tak sah, supaya diketahui akan yang halal dan yang haram. Kita turun taklif bawah sikit. Tarikh bagi sah ataupun sahih itu sebagai taklif nak peluah tu. Lepas tu nak luah lagi bukan lembar rajik lah, kitab-kitab lain pula lah. Ialah hukum syarak yang didapatkan sebabnya ataupun sempurna rukunnya atau pada sah. Bila sebab dia ada, maka adanya musabab. Dan rukun dia tu pula ada, sempurna, maka sah lah benda tu. Dan syarat-syarat, bila syarat tu ada, dia panggil sah. Macam semaya lah. Jadi kalau kira semaya tu sebab dengan rukun, tu syarat tu masuk dalam tu, dah lebat semaya. Semaya yang sah ni, semaya cukup rukun, semaya cukup syarat. Sah. Sah dia panggil. Dan putar nafi manik. Manik jangan ada. Kalau dah manik tak sah juga. Ternafi manik. Seperti semaya sah itu lepas zimmah daripada. Dan jualan yang sah, maknanya semaya yang sah tu mana? Lepas zimmah. Lepas zimmah ni mana Tuhan tak tutup dah. Semaya kalau sah, kita tak kena buat lah. Kat waktu tu nanti buat waktu yang lain pula. Tapi kalau semaya tidak sah, tetap zimmah kita kena buat pula, kena buat lagi. Seperti warid pada hadis al-musi'u salatah, Nabi suruh semaya 3 kali. Salli fa innaka lam tusalli, itu 3 kali. Ada apalah al-musi'u salatah tu Rafi' bi Khalad az-Zuraki. Sebab maya tak sah. Semaya tak ada tamak nino. Sebab tu semaya, mun tak semaya lagi sampai 3 kali. Akhir sekali Nabi kata, "Idza kumta ila shalah fakabbir ila akhirih." Jadi menunjuk bahawasanya kalau sah dah tu lepas zimmah, lepas tutup wajib tadi kita. Kalau tak sah, tak lepas. Bila tak lepas, arti kita tinggal semaya, tu masalah dia. Dan jualan yang sah yang berpindah pada oleh milik. Jual beli kalau sah daripada hak kita jadi milik orang. Jual beli kalau tidak sah milik tak boleh. Jual beli sah. Dan nikah yang sah ialah nikah yang halal dengan dia tamattu'. Tamattu' ni maknanya mengambil kesedapan di antara dua laki isteri. Mengambil kesedapan antara laki bini. Tu nikah yang sah. Kalau tak sah, tak boleh nak ambil kesedapan tu. Jadi haram pula. Jadi nak berzina, jadi ikut subhat kan. Ini nikah yang sah. Adapun takrif fasik ataupun al-batil itu, dia sama tu. Fasik mana punah, batal mana punah. Ialah hukum yang tidak sah. Sama ada ia pada ibadat ataupun muamalah. Arti panggil batil. Sama ada berlaku cederanya itu pada rukun ataupun pada syarat. Perkara yang fasik ataupun yang batil itu tidak terjadi atasnya oleh kesan syarat. Tak ada hasil, natijah syarat tak ada. Yang teratur di atas hukum yang sahih. Dan adalah yang fasik dan yang batil itu dilarangkan. Larang ni perih saja. Kalau buat pun letih, tu larang. Tak boleh ke apa satu. Kena semaya semula pasal larang. Dan tidak ada ia pada pandangan syarak. Syarak tidak iktibar dan tidak kebilangan. Membuat apa supaya tak buat. Pasal batal, pasal fasik. Dan wajib dihimuhkan dia. Himuh ni kena buat semula. Dan mendirikan dengan dia. Dan dikembalikan ataupun yang adahkan dia pada ibadat.
Pendek kata bila tak sah kena buat semula. Kalau buat jual beli kena ganti semula. Jual beli tak sah kita ambil guna dah. Kena ganti semula okey. Kalau buat jual beli itu himuh. Seperti barang yang wajib digantikan dia pada muamalah. Gerti tak kata muamalah? Kita akak jual beli dengan bayih. Jual beli tak sah. Bayih makan berat apa nak bagi kita. Bila tak sah, bayih kena ganti semula sama kita. Kalau tak jadi. Tu kita bahas panjang lebar jual belilah masalah akad ijab kabul apa semua cara bai'ul mu'attah lah kepada pendapat fuqaha tu panjang lagi tu kena kira bercara semula tu. Jika menghendaki oleh ampunyo. Habis. Tu kita buka di antara marajatnya kitab Mu'tamad bagi Muhammad Zahili. Akad satu di sana ta'rif haram itu apa makna haram? Jadi ni banyak kita kena hare-hare ni. Kalau kita buat berdosa tinggal tak berdosa. Gitu bahasa kita. Ialah barang yang dituntut oleh syarak meninggalkan dia. Syarak suruh tinggal. Setiap benda hak syarak suruh tinggal dia panggil ta'rif hare. Akan sebagai tutup yang jazim, yang wajib. Wajib kena tinggal, mun tak tinggal tak boleh. Bahkan kalau orang buat juga dan diseksakan orang mengerijakannya. Kalau orang buat dosa dan diberi ganjaran pahala bagi orang meninggalkannya. Siapa yang tinggal boleh pahala, itu sebagai takrif dia. Kita tak ada sebut takrif bahasa Arab lah, ambil saja wis lalu. Jika tinggalnya itu kerana junjung perintah Allah, baru boleh pahala. Kalau tinggal lain pada tu tak boleh. Misalnya kita kata orang ni main judi. Ginilah minum air ketong lah. Arah tu. Tok kemudian mari bangkak dia. Mungkin kalau minum lagi aku berdiri hak apa. Dia pun takut lah. Takut dia berdiri. Tinggal benda yang haram. Adakah boleh pahala? Boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tinggal bukan kerana Allah. Tinggal kerana untuk kemudian nak berdiri. Yang masalah hak kata boleh pahala jika tinggal kerana junjung perintah. Tu helare minum air ketong ni tinggal. Tu boleh pahala. Nampaklah. Kalau tinggal semata takut pada makhluk tak boleh pahala. Tinggal tu boleh. Bukan tak boleh tinggal. Tapi pahala tak ada. Kait masalah pahala ni, kalau kita tinggal kerana junjung perintah Allah, kerana imtisal awamirillah. Situ. Kalau tinggal bukan kerana Allah tak boleh pahala. Supaya tinggal makruh ke? Tinggal benda makruh kerana tak akhir kota jeruk busuk mulut tak boleh pahala. Kerana tinggal makruh kota jeruk wajering. Kerana benda makruh ni Tuhan tak suka, boleh pahala. Maknanya kita nak tinggal satu benda ni, niat molek. Niat dia awal, niat molek. Tinggal tujuan buat apa. Situ kita nak. Dan melengkapi tiap-tiap perkara yang keluar pada seorang mukallaf daripada perkataannya seperti mengupak. Itu haram. Itu semua haram. Ataupun perbuatannya seperti mencuri, haram. Ataupun pada amalan hati seperti hasad dengki, semua tu haram. Mana tak kira dalam hati, perbuatan, perkataan, semua berlaku benar haram. Berlaku benar haram semua tu. وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مسير من خالفه وعصاه دار الانتقام. Tuhan yang menjadikan kesudahan mereka yang mengetahui akannya tersebut. Maknanya Tuhan cadai kesudahan mereka, tahu Tuhan cadai dah. Apa dia syurga lah. Dan beramal ia mereka dengan dia, yakni dengan yang tersebut. Tuhan jadi ke apa? Maf'ul dia tu lah. Akan berkekalannya di dalam syurga kapung yang sejahtera. Akan kekal di syurga, tempat yang kekal abadi. Dan dijadikan kembali dan ketetapan mereka menyalahikan dia, yakni akan yang tersebut tadi. Dan derakakan dia di dalam neraka kampung yang diseksakan hamba-Nya. Orang neraka Allah. Neraka tersebut neraka kepada Allah dah lah.
Orang tak mengaji, orang tak kerti hukum akam ke apa semua tu gara-gara tu dah panggil. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Dan rahmat Allah dan salamnya atas pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangkit akan dia akan Nabi Muhammad rahmat bagi segala makhluk, semua rahmat bagi makhluk, dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad mati berhabis, dan sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad yang banyak kebajikan mereka itu lagi melia sekalian. Kita tengok bawah tu akar dua. Di sini pengarang menghimpunkan selawat dan salam itu pada mukadimah dia adalah salatu wassalamu, biasa je himpunglah dua-dua. Beliau berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya sesungguhnya hak Arab tu kita nakal, kita telakah. Allah dan malaikatnya berselawat, arti memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya kepada Nabi kita. Pengarang tu kitab Mutla'in lah mentafsirkan selawat dengan makna rahmat. Cuba tengok terjemah dia. Dan rahmat Allah. Tengok terjemah dia lah. Dan rahmat tu dia panggil tafsir selawat dengan makna rahmat yang disertakan dengan ta'zim yang memberi arti membesarkan Allah. Membesarkan Allah. Seperti barang yang dikatakan oleh Syekh Bajuri rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama berkata semata-mata rahmat. Ta'zim ke tidak ta'zim tak kira. Ada ulama yang kata lagu tu. Disertakan dengan ta'zim ataupun tidak. Ini kita tengok dalam kitab Tuhfatul Murid Rajak K ni. Tapi bukan hak sekurah tu. Kita ke hak baru sejilid. Yang ditakik oleh Syekh Abdul Salam Sanar, ulama Suria. Tebal satu jilid lah. Lebih kurang ni juga. Atau Mu'ad Darul Bairuti. Buka tengok situ. Dan jumhur ulama mentafsirkan salawat dengan bahawasanya salawat dari Allah Ta'ala dengan makna rahmat. Ini selalu kita dengar ni. Salawat daripada Allah dengan makna rahmat. Dan daripada malaikat dengan makna istighfar. Dan lain daripada keduanya Allah dan malaikat dengan makna doa. Ya, tengok tepat-tepat lah. Kalau selawat Allah pada rahmat. Al-Allamah Dusuki, oleh kita Asyah Dusuki lah rahimahullah berkata, perkataan yang tahqiqnya al-qaulul muhaqqaq, perkataan yang ditahqiqnya selawat daripada Allah itu dengan makna memberi nikmatnya Allah, maka badar selalu tu Allah tu badar pada nyonya lah. Yang disertakan dengan ta'zim, tu hak Dusuki kata. Jadi ada khilaf jugalah di antara ulama tentang masalah hak tafsir selawat. Dan dari malaikat, manusia dan jin dengan makna doa. Atau pendapat al-qaulul muhaqqaq, at-tahqiq lagu tu. Dan pendapat jumhur ulama yang telah terdulu sebut itu. Pak atas tak ni? Pak atas tu jumhur ulama adalah menyalahi perkataan yang tahqiq. Tahqiqnya hak Imam Dusuki. Jumhur tu menyalahi tahqiq. Takmilatun, perbahasan selawat atas Nabi sebagai takmilah tambahan di sini. Ya sebenarnya kalau kita nak buat selawat ni kita boleh royaklah 2-3 buah kitab berkaitan dengan selawat. Antara kitab yang cara selawat Al-Qaulul Badi' fi salati ala Nabi Syafi' bagi As-Sakhawi, satu jilid. Sebuah kitab lagi pula tu kitab selawat As-salatu ala al-madhahibil arba'ah, cara selawat saja 4 mazhab. Satu jilid kata pun cara selawat saja. Ada buah tu kita ada beli. Jadi mudah nak tengok dalam ni mazhab lagu tu. Dah banyak buah kitab lagi selawat. Selawat saja dia himpun tak sebuah kitab. Apakah pengertian selawat Allah dan para malaikat atas Nabi?
Sebagian ulama berpendapat bahawa selawat dari Allah atas Nabi itu maknanya memujinya Allah atas Nabi. Ada orang katanya selawat Allah atas Nabi mana Tuhan puji Nabi. Tuhan puji ke Nabi. Iaitu pendapat Bukhari dan satu taifah pada ulama. Pendapat ini adalah yang terlebih azhar. Hasan Basri dan Sa'id bin Jubair mereka berpendapat bahawa salawat daripada Allah atas Nabi itu maknanya rahmat dan keampunannya Allah kepada Nabi. Gitu pula. Tuhan ampun Nabi, Tuhan beri rahmat ke Nabi. Dan satu pendapat lagi murad dengan salawat itu keberkatan dan kemuliaan. Itu buku oleh marajik lah, kita tulis bawah. Adapun salawat malaikat, maka pengertiannya ialah berdoa bagi Nabi. Kalau kata malaikat selawat ke Nabi, berdoa bagi Nabi. Dan istighfar, makna memohon keampunan dari Allah kepada umat Nabi. Itu makna gitu. Khulasahnya, selawat dari Allah itu lain daripada selawat daripada para malaikat. Jadi tak samalah, hak tu hak Allah, hak ni hak malaikat. Demikianlah berkata Abu Hayyan dalam kitab Bahrul Muhit, kitab tafsir dah. Tafsir Bahrul Muhit ni ada berkaitan dengan bab lughah, cara lughah mana. Adakah selawat atas Nabi itu wajib ataupun sunat? Tu tengok tepatlah. Para ulama bersepakati bahawa selawat atas Nabi itu wajib satu kali dalam seumur hidup. Umur kita sekali kena selawat kau. Selawat kau sekali. Akan tetapi mereka berselisih pendapat pada selawat dalam majlis perhimpunan. Seperti kita ada gambar-gambar ni. Waktu khilaf ulama yang disebutkan nama Rasulullah. Maka sebahagian ulama berpendapat bahawa selawat dalam majlis itu wajib. Wajib nak selawat. Tiap-tiap kali disebut nama Rasulullah. Bila sebut nama Nabi, wajib selawat. Tak selawat berdosa. Itu satu pendapat ulama yang pertama. Sebahagian ulama pula yang lain pula mereka berpendapat bahawa wajib satu kali pada majlis tersebut. Kalau kita duduk ramai-ramai ni kita sebut sekali tak apa dah. Lepas tu baru sebut pula tak apa duduk dia pun. Tu satu kali kena ada. Sekalipun diulangi sebutnya dalam demikian itu majlis beberapa kali. Tapi kita sebut sekali ya. Tak apa dah. Dua pendapat lah tu. Pendapat yang ketiga berpendapat bahawa salawat itu wajib membanyakkannya tanpa dikait dengan bilangi ataupun majlis. Ni kena salawat banyak. Tak ada kira majlis, tak ada kira bilangnya banyak mana. Salawat sudah. Mereka berkata juga tidak mencukupi dan memadai dalam seumur hidup itu satu kali selawat atas Rasulullah. Kalau oleh umur hidup sekali itu duk padah tu. Ini pendapat yang ketiga. Tu bit tiga situ. Jumhur ulama berpendapat bahawa salawat atas Nabi itu adalah kurbatun dan ibadatun. Kurbah itu makna kebajikan lah. Mendapin diri pada Allah. Dan satu ibadat untuk mendekati kita dengan Allah. Samalah dengan berzikir, tasbih, tahmid. Dan wajib satu kali dalam seumur hidup. Jumhur ni. Dan disunatkannya selawat tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ketika. Dan saya kira bahawa membanyakkan pada selawat dalilnya hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ila akhirih bahawa Rasulullah bersabda sesiapa yang berselawat atasku satu kali Allah Ta'ala selawat ke atasnya 10 kali. Ada Sahih Muslim tu ini sebagai dalil, bukan dhaif tak Muslim. Sebagai dalil. Maka mengikut Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahihun. Bawah sekali tu lah. Hasanun sahihun. Satu hadis. Satu hadis lagi nya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksudnya sesiapa berselawat atas aku satu kali nasaya Allah Taala selawat ke atasnya 10 kali. Itu kelebihan dia. Dan digugurkan daripadanya 10 kesalahan. 10 kesalahan Tuhan gugur, Tuhan selawat 10 kali, serta diangkatkan baginya, yakni oleh Allah Ta'ala, diangkat baginya bagi sesiapa tu 10 darjat. Ini di akhirat ni. Ini riwayat Imam Nasa'i.
Adakah wajib selawat atas Nabi di dalam solat? Masa kita semaya ni wajib selawat tak? Secara kesimpulan, pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad selawat itu wajib di dalam solat. Wajib selawat dalam semaya. Dan tahiyat. Kalau tak selawat tak sah. Dan tidak sah tanpa bersalawat. Kalau semaya tak ada selawat maka tak jadi. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, ini secara pak mazhab, secara pitah-pitah reka-reka lah. Sunat muakkadah dan sah solahnya tanpa berselawat, akan tetapinya serta makruh. Zat Maliki Hanafi katanya sah semaya tapi makruh tu. Kita semaya tak selawat. Untuk lebih lanjut kita tafsir Ayatul Ahkam bagi Dr. Sobuni. Mati dah tu ni, 2 jilid kita ni. Tafsir Ayatul Ahkam ataupun nama satu lagi yang terkenal dengan Rawaiul Bayan. 2 jilid kita ni. Adakah harus selawat atas lain daripada para anbiya? Selawat ni untuk Nabi. Adakah orang lain boleh tak nak selawat? Selawat ke sahabat, selawat ke tabi'in boleh tak? Para ulama telah berselisih pendapat tentang selawat selain daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebahagian ulama mereka berkata selawat itu harus atas lain pada para anbiya. Boleh. Ada ulama kata boleh kita nak selawat bukan Nabi, tak apa. Kerana pengertian makna selawat itu doa. Dan doa boleh siapa-siapa pun. Dan doa itu harus bagi anbiya dan juga lain pada anbiya. Ini satu pendapat ulama pertama. Dalil mereka itu ialah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Tu tengok. Ali Abi Aufa tu bukan Nabi, keluarga Abi Aufa. Tu boleh. Ada Sahih Bukhari tu, Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama, pendapat yang kedua, berpendapat bahawa salawat itu tertentu dengan para anbiya sahaja. Selawat ni untuk Nabi, orang lain tak boleh. Tidak lain daripada anbiya. Bahkan disunatkan tarahum. Apa makna tarahum? Yani kata rahimahullah. Itu tarahum. Rahimahullah ni orang mati, dah orang hidup hafizahullah. Mau tu ada hidup lagi, rahimahullah, tak kena tepat. Dan taraddi ni kata radhiyallahu anhu atas lain pada keduanya. Nak taraddi boleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh. Daripada para sahabat dan tabi'in dan lain. Al-Allamah Abu Sa'ud di dalam kitab tafsir Abi Sa'ud berkata, adapun selawat atas lain daripada para anbiya maka harus atas jalan mengikut. Atas jalan tabaan tak apa tu, tabaan ikut. Seperti kata Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa zurriyatihi wa atba'ihil mu'minin. Sabak wa alihi itu atas pada kata Muhammadin, warga, zurriyat, atba'ihi, pengikut-pengikut. Selawat atas jalan mengikut tak apa. Tapi kalau istiqlal tak boleh. Jumhur lah, jumhur. Jumhur istiqlal tak boleh. Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Dia untuk Nabi ya. Imam Syafi'i kena taraddi, tarahum, baru boleh. Imam Nawawi tak boleh sallallahu, malaikat atas jalan tabaan, ikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sebut giwa tak apa, wa tak apa. Bahkan berkata Syekh Bajuri, disuruhkan selawat, maknanya atas jalan mengikut. Boleh. Dalilnya hadis Ka'ab bin Ujrah bahawa Rasulullah bersabda, Faqulu, maka katalah kamu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ila akhirih. Ada sahih. Kita pergi kepada muka sana. Dan atas segala keluarganya. Siapa keluarga Nabi ni? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa pengertian dan beberapa ta'rif di beberapa makna dengan diiktibarkan makam dia, maqamat, darjat pangkat dia.
pada makam doa, dalam bab doa lah, makam doa tu dalam bab doa. Iaitu tiap-tiap orang mukmin. Tu keluarga Nabi dalam bab doa. Sekalipun yang deraka pada Allah, walaupun dia deraka, dia maksiat Allah, tapi lepas doa masuk keluarga Nabi. Karena yang deraka itu bersangat berhajat kepada doa dari yang lain. Orang yang deraka ni dia perlu sangatlah doa orang untuk dia. Itu dalam bab doa. Pada makam puji, dalam bab puji pula, iaitu tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Siapa yang mukmin takwa Tuhan? Keluarga Nabi. Situ bab puji. Dalilnya hadis al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu ialah tiap-tiap yang bertakwa pada Allah. Keluarga Muhammad. Pada makam zakat, jadi hak bawah tu sebagai takrib tu kita tinggallah, nah setengah tu. Dalam bab zakat, bila kata keluarga Nabi le bab zakat we, apa ni keluarga Nabi tak boleh makan zakat? Siapa keluarga Nabi? Iaitu Bani Hashim, Banu Muttalib. Ada mazhab Syafi'i, maknanya keturunan dua bani ni tak boleh makan zakat. Hari ni fak datuk-datuk Said tak boleh makan zakat. Fak bakal-bakal Said, bakal-bakal Habaib, fak Habib, itu keturunan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh makan zakat. Dalam bab zakat itu dikatakan alun Nabi, keluarga Nabi situ. Dan Banu Hashim sahaja pada mazhab Hambali dan Maliki. Banu Muttalib tak masuk, dia khilaf ni. Dan pada mazhab Hanafi iaitulah 5. Alu Ali, keluarga Ali. Alu Ja'far, Alu Uqailin, Alul Abbas dan Alul Haris. Hanafi dia luah. Banyak keluarga. Dia tak ada ambil Humid, tak ambil hujung dah. Dalam mazhab Hanafi. Imam Jalaluddin Al-Muhalli, bukan Sayuti ni, berkata, keluarga Nabi ialah mukminin dan mukminat daripada anak-anak Hashim dan Muttalib. Kafir tak masuk. Kafir tak masuk. Masuk berimeh. Sebagai ulama berkata anak-anak cucunya, masuk anak cucu dia belaka. Sebahagian yang lain pula berkata ummatul ijabah. Ni luah doa. Keluarga Nabi ni semua umat Nabi yang terima Islam. Luah doa. Kata Azhari, ini adalah pendapat yang paling betul. Ni hak akhir ni. Ini pendapat yang paling betul dan juga pilihan Imam Nawawi. Lepas tu pergi buka dalam Bajuri dan juga lagi kitab Muhalli. Habis kata. Dan sahabatnya hak atas. Siapa dia sahabat ni? Ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis, yakni pakar ulama hadis berpendapat bahawa sahabat itu ialah tiap-tiap orang Islam yang melihat Rasulullah. Orang Islam yang nampak Nabi bukan dalam mimpi. Masa jaga. Kalau orang tengok Nabi dalam mimpi bukan sahabat tu. Imam Bukhari dalam sahihnya berkata, man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabi. Mereka yang bersekali dengan Rasulullah ataupun melihat Rasulullah dari orang-orang Islam, maka ianya adalah sahabat Nabi. Siapa yang tengok Nabi, orang zaman Nabi, dia sahabat. Lepas tu syarat dia banyak lagi, tu kena orang beriman banyak lagi lah. Kalau turut Ibn Hajar dia takrif tu banyak. Sahabat Nabi tu mana ma ta'alal Islam, dia kena mati atas Islam, mukminan bihi, kena beriman dengan Nabi. Bukan semata tengok ra'ahu saja tak jadi, dia kena amana bihi wa ma ta'alal iman. Tu syarat. Nah, sini kita tak nak sebutlah, panjang lagi kitab-kitab lain. Kata Syekh Bajuri, murad dengan sahabat itu mereka yang berhimpun dengan Nabi, beriman dengannya. Setelah dibakit jadi Rasul, sekalipun tidak dapat melihat Nabi. Itu Bajuri kata, tak nampak tak apa, tapi yang penting dia ada dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Di antaranya sahabat yang mata muta, Abdullah ibn Maktum mata muta, sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, sekali dengan Nabi, perai kali dengan Nabi, sahabi. Nampak Nabi tak? Dia mata buta tak nampak Nabi. Itu membawa sebagai, ataupun meriwayat suatu hadis padanya, ataupun tidak memayit sekalipun.
Tu bos sikit. Pendapat jumhur ulama serta dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tu Fathul Bari. Sahabat itu ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati atas agama Islam. Man sahiban Nabi wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Tu sahabat. Makna kalau mati tak kafir bukan sahabi. Habis kata kita pergi kepada mati pula. Wa ba'du wa yaqulul 'abdul fakirul muznibu al-jani. Al-jani itu mana orang melaku jinayah, orang yang buat salah, orang yang buat dosa, muznibu. Muhammadun ibnu Ismaila Dawuda Fatani. Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata hamba yang fakir berdosa lagi yang mehelo. Mehelo tu mana menarik. Bawah tu kita taklid juga tu kerana bahasa lama takut kita tak erti. Bawah yakni yang menarikkan dosa dan mengerjakan dosa, yakni yang banyak dosa. Orang dosa banyak dia mengaku dia sebagai yang berdosa deraka pada Allah. Dia bukan maksum. Pak kita teruk lagilah. Ya ulama dak kita ni jauh lagi dah. Yang menghelakan dia akan dosa tak ni. Iaitu hamba tu Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Mati dia nya ada dah depan tu 1333. Dia mati saja pun lebih 1 tahun dah lah. Lebih 1 tahun dah ni. Dia mati pun. Apa yang dia kata? Kalau ngaji nahawnya innahu tumakulul qawli bagi yakulu. Adapun Muhammad untuk erak jadi badal daripada kata abdu. Mau kita tidak erak seka-seka lama deh. Klik erak tak pondok lah saja puas. Lama. Innahu lamma talaba minni walidi an ajma'alahu syai'an min fadailil ilmi wal aqaidid diniyati wa adumma ila zalika ba'da ma la budda minhu minal abwabil fiqhiyah. Bahawa saya tak kala menuntut daripada aku oleh wali aku. Ayah dia. Ayah dia nama Ismail. Ayah dia pun ulama. Tapi tak wasapa tak jumpa lah kerja tulis ayah. Ada pun anak dia ada. Kitab Syarah Sulai tu anak dia. Anak tua ni. Kifayatul Muhtadi kitab Syarah Sulam kepada Syekh Daud tu, Syekh Muhammad Nur tu anak kepada tuai kitab ni, anak Muhammad Daud Ad-Dawudi ni. Kita dah ngaji tu dah. Syarah Sulam tu anak dia, mata Sulam Syekh Daud Fatani. Ada pun ayah dia tu, tak ada jumpalah dia karya gapo ratik. Dia katanya ayah aku minta ni. Permintaan ayah dia akan bahawa aku himpunkan baginya suatu daripada kelebihan ilmu. Ayah dia tahu kata anak dia aling. Dia panggil gapo tak tahulah. Mak kecil ke apa tak tahu. Mutlah tulis hipung-hipung bab ilmu sikit sebanyak. Dan aqaid yang dibangsakan dia kepada agama. Akidah lah, akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Tulis bab akidah sikit. Dan aku himpunkan kepada yang demikian itu setengah bagai yang tak dapat tidak daripadanya. Dia pun tulis daripada beberapa bab ilmu fiqh. Jadi hak bab kelebihan ilmu sikit, bab akidah, bab tauhid, masuk bab fiqh sampai habis bab jinayat semua. Mutarjamatan bi lughatina li takribi fahmiha 'alal azhan. Imtasaltu amrahu raja'an lil ityani bi ba'dil ihsan. Yang diterjemahkan dia dengan bahasa kami. Bahasa kami lugah Melayu taning kita ni lah bahasa kami. Supaya menghampirkan fahamnya atas segala zihin. Mana kalau baca ni kita mudah faham apa yang dia tulis. Kalau kita tengok uslub Datuk ni mengarang ni mudah pada Syekh Daud. Uslub cara dia tulis tu bila kita baca kita mudah reti. Syekh Daud tu dia tinggi sikit. Syekh Daud pun mudah dah ibarat dia. Tapi Datuk ni tulis ni mudah faham lagi. Ya payah kat cara orang mengarang ni. Orang mengarang kadang-kadang tu orang baca payah reti. Orang yang membaca buku dia tulis tu kadang-kadang baca ni kok mana payah faham pada. Tapi hak ni bila kita baca mudah faham. Oh gini, jadi mudah kita ibarat tak ada jadi belik gapo yang panggil.
Supaya kita arak juga. Kalau ibarat Zakaria Al-Ansari itu payah nak faham sikit. Kalau ibarat Imam Nawawi dan orang lain itu mudah kerti sikit. Ya, cara pengarangnya tak sama. Tak, hak ni minat lagu tu. Jadi dia ni mudah kita kerti lah bila kita baca. Mengikut aku akan suruhnya. Aku pun turut ayahku suruhlah. Nascaya mengharap kerana mengharapkan mendatangi dengan setengah pada kebajikan. Wa jama'tu fi hadza ta'lifi masaila mukhtasaratan min iddati kutubin mu'tabaratin. Maka aku himpunkan di dalam taklif ini akan beberapa masalah yang ikhtisarkan dia, yang diringkas daripada bilangnya beberapa kitab yang diiktibar. Kitab ning ni, nak royak tepat dia tu lah. Kalau kitab Syedaq Musalli itu rojok ke dia adalah kitab Fathul Wahab dengan tahrir. Dia terjemah situ. Dan kitab ning dia terjemah daripada kitab Bajuri. Tu tempat dia ambil. Nah, kebanyakan kitab Bajuri. Hal balik awal tu dia ambil Muqaddimah Sanusi, Mata Mubarahim. Semua situ belaka. Bila masuk bab fiqh, dia terjemah pada kitab Bajuri Ibnu Qasim tu. Sampai ambil dia awal sampai ke akhir. Cuma ada tambah sikit sebanyak itu. Sebab tu hari ni bila kita ambil dia, kita buka Bajuri tu. Tu kita hak sasilah hak asal je kita kena tahu kitab sebab ulama-ulama Melayu ni kebanyakan terjemah daripada kitab yang hak Arab belaka. Kadang-kadang dia ambil secara antara sebuah kitab. Tak, supaya syaratnya kita sebut tadi tu hak Syarah Aqidul Awam tu, kitab hak asalnya Tahsil Nailul Maram bagi Syekh Marzuki, tuai mate tuai syarah tu lah. Dia terjemah cara harfan biharfin, seko demi seko. Dan kita cari hak Arab jumpa kecek supah habis-habis dia terjemah lah. Cuma kita tambah tu kita himpun maklumat syukurlah. Sini pun dia ambil daripada kitab Bajuri yang paling banyak, Bajuri Ibnu Qasim tu. Sebab tu kitab Bajuri itu cukup dah kalau untuk sebagai kita nak ambil masalah ke apa pun dalam muzhab kita ni padai dah situ, cukup lah. Aku himpunkan dalam taklif ini akan beberapa masalah yang diikhtisarkan dia pada bilangan kitab-kitab yang diiktibarkan dia. Wa jami'u ma fihi multaqatun min durariha wa mansubun ilaiha. Wa ma kana fihi min sawabin famin maknuniha wa makhzuniha. Maka selia bagai yang di dalam taklif, di atas karangan itulah taklif tu karangan. Dipungukkan dia, dikutip, diambil, dinakal daripada beberapa mutiara, beberapa kitab tersebut. Ditasbihkan kitab-kitab yang besar seperti mutiara dan diambil hak comel-comel. Kecek tasbih dah tu. Dia ambil mutiara, hak molek-molek, dia ambil hak jadi apa, hak pala-pala pengak apa tu, pala sate dia panggil. Dia ambil hak comel-comel. Dan dibahasakan dia kepadanya. Dan dibahasakan dia akan beberapa mutiara tu kepadanya kepada beberapa kitab yang muktabarah tadi. Kepada beberapa kitab muktabarah. Maka barang yang ada ia padanya, maka barang masalah-masalah yang ada ia barang padanya pada kitab ni. Kitab taklif dia ni lah. Daripada yang betul dan sebenarnya, maka daripada barang yang dikandungkan dia pada kitab ni dan yang disimpankan di dalam. Wa kana wa ma kana fihi min khata'in fa min zullatil qalami minni fi tarkibi ba'dil ibarati fal marju min man ittala'a alaihi an yuslihahu bi lutfin wa yamhu wa marasimaz zullati. Dan barang yang ada padanya pada kitab syarah dia, pada kitab terjemah dia, kitab mutlak ini daripada salah, maka daripada tersalah dan tergelicir kolam. Tergelicir kolam ni panggil apa? Silap tulis. Daripada aku tu so kita tak ada. Ya di antara kurungan 4 persegi tu kita pelagon naskah lah. Setengah daripada aku kena tambah, kita tambah situ. Daripada aku tu tuai kitab mutlak ini lah. Pada mensusungkan setengah pada ibarat. Maka yang diharapkan daripada mereka yang ta'ammul, yang perhati ia mereka,
yang melihat ia mereka atas ini taklik kitab dia ni. Orang hak perhati tengok kitab dia, orang hak yang mendakikan kitab dia, bahawa dibaiki akan dia ditasheh. Dibaiki itu peki lah. Akan dia akan kitab dia hak yang salah silap tu dengan lemah lembut. Maknanya dengan perhati tengok dulu dan jangan duk kasar, tengok halusi dulu dan dihampuhkan segala bekas-bekas tergeleceh. Terpahak silap tu buat tu baik lah. Padahal kita tu nak baca hak dia pun tak pernah nak tak di mana dah dak. Cara tawaduk dia. Tapi kalau kilah kena buka le marajik ke apa gini terjemah dia. Bila kita buka hak asal temu lalu. Jamuh sini gini jamuh hak arah. Fal karimu man aqala asrata akhihi wa anqadhahu min aibin zalla qalamuhu fi. Maka orang mulia itu mereka mengkembalikan kesalahan dan gugur saudaranya. Orang mulia ni kalau saudara dia silap, dia kembali betul semula, tu kembali kesalahan. Dan kalau saudara dia yang terjatuh, dia naik mula, dia akik semula, tu mana geleceh. Kalau jatuh, dia akak semula. Gugur ni mana jatuh. Kalau silap, dia akik semula. Tu orang hak, orang mulia sengerti. Kalau kita katanya silap jalan, royak semula kau ni weh. Tu orang hak mulia. Dia tak lepas dah. Dan melepaskan dia daripada aib yang tergeleceh kolamnya padanya. Yang tergeleceh kolamnya, kolam bagi man tadi, padanya yakni pada saudara dia, fihi fi akhihi, pada saudara dia. Makna kalau saudara silap kalau tulis pun dia peki semula tasih gini hak betul je. Sekali dengan ta'amul, perhati serta tepat ambil. Wa sammaituhu matla'al badraini. Matla' lah, bukan mutlak. Jadi kita dia baca mutlak. Mutla'ing. Baris dia sengerti itu matla', tepat naik. Tapi kita kena baca ngaji kita mutla'ing, bukan mutlak, matla'. Kau betul matla'. Nah. Itu betul. Matla'al badraini wa majma'al bahraini. Tepat naik dua matahari dan bulan dan tepat beripung dua laut. Molek nama kita dia tu tak? Patut kita tak nak nama gapo, pakai tak syarah mutla'in gitulah. Mula-mula letak nama ke lain. Mula-mula namanya kita letak duk fikir mari tu. Apa dah? Tapi tak letak dah lah duk fikir nak letak nama dia tu. Multaqan Nuraini. Mula-mula nak letak nama kita. Tapi tak letak dah lah duk fikir mari, maka mudah-mudahlah syarah mutla'in. Tak. Sesilah mula-mula tu nak letak nama Multaqan Nuraini. Mana tepat beripung, tepat perjumpaan dua cahaya. Mula-mula nak letak lagu tu, tapi tak ada tertulis dak. Akhirnya fikir mari pakai tak, pakai hak kita tulis. Pakai syarah mutla'in lah mudah gitu ke kena. Tak. Tak syarah mutla'in. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karimi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku namai akan dia akan kita ini matla'il badraini wa majma'il bahraini. Matla'alah tu Arab jadi maf'ul bagi sama itu. Cuma kita baca teruk Jawi. Dia jadi Allah Taala akan kita matla' ni semata-mata bagi zat yang maha mulia, zat Allah, dan tidak daya dan upaya malaikat dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Habis. Itu sebagai mukaddimah hak Arab. Habis takat itulah. Kita akan masuk nanti dalam bab kelebihan fadail ilmu. Ketahui olehmu bahwasanya kami himpunkan di dalam kitab yang kecil ini. Padahal besar ni. Ni kitab dia hak besar. Kalau setengah kitab tu, kitab kening ni 235 safhah. Ada setengah kitab hak lama sikit tu tebal lagi. Kitab yang terbaru dah. 235 safhah. Maka banyak jugalah kita kata. Dan yang kita buat dia hari ni baru sampai safhah 97. Mata baru sampai muka surat 90 ni, Kitabul Haji wal Umrah.
Banyak ni bagi tahu ni ada 2 jilid. Hak ni ada banyak lagi ni. Berkalinya di 4 jilid lagi insya-Allah kan nak habis semua tu. Tak ada doa insya-Allah. Tak habis ni tak ada buat. Kita tulis lagi. Tu kitab kecil. Nak sebut dengan kitab lain kecil dah dia ni kerana hak dia mau besar lagi. Dah. Hak dia kecil dah ni. Nanti kita boleh besar dia. Kita boleh besar dia. Dia kecil sangat kita besar. Besar ni bukan besar isi, besar kulit dia panggil dah. Hak dia ni kecil tu tapi besar isi ni. Kitab dia. Ada kita ni besar kulit lah. Isi halus lah. Tak? Baik dia. Kecil tubuh tapi isi ni besar. Tak? Kita nak baca dalam tu. Beberapa perkara iaitu kami sebutkan padanya beberapa hadis Nabi pada menyatakan kelebihan ilmu dan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan fiqh. Atas peraturan ini kami mulakan dengan menyebut kelebihan ilmu. Nak mula dah ni. Dan kami minta tolong dengan Allah. Mana kami memohonkan pertolongan daripada Allah. Betul-betul nak. Kami minta tolong. Kami memohonkan pertolongan daripada Allah. Ada tulis bagi tak tulis minta tolong gitu tak? Tu minta tolong bahasa kampung le panggil. Kami minta tolong dengan Allah. Bahasa kampung. Tak. Pada permulaan pekerjaan kami dan kesudahan. Faidatun fi fadailil ilmi. Sebelum pada nak masuk bab akidah tu cara bab kelebihan ilmu sikit sebanyak. Ada hadis yang dia sebut nanti kita akan takrib. Ada yang tak jumpa pada insya-Allah dengan depan lagi. Ini suatu faedah menyatakan beberapa fadilat ilmu. Riwayat daripada Dailami. Dia tulis dengan Jawi. Kalau Arab alif lam ada Ad-Dailami. Bukan Zubeki. Kalau Arab ada alif lam Ad-Dailami. Dia tulis Jawi, Dailami, gitu ya. Dailami tu siapa? Dia mau tengok sendiri bawah tu dah. Ada kita tulis 4 baris tu. Kita tak baca lah tu. Dia mau tengok sendiri dia beranak tahun. Tuh tengok dalam kurungan tu kalau 445 tu tarikh beranak, 509 Hijrah tu tarikh mati. Istilah kita tulis. Kalau hak belakang tu pula mim tu tahun Masihi. 1053 tu Masihi makna hak Kris sakarat. Tu cara istilah takut tak faham pula gapo. Hak mim tu Masihi, miladi, hak tu Hijrah. Riwayat pada Dailami daripada Ibnu Umar hadis Nabi SAW dikatakan bagi orang alim. Ibnu Umar tu pun ada tercatat di bawah 5 baris. Secara reka-rekah tu kalau nak panjang ni bukan tempat dia sini. Sebut ya, dia beranak. Istilah kalau kata qah dengan ha qabla al-hijrah. Bawah lah. Qah dengan ha tu qabla al-hijrah. Dia beranak sebelum Nabi hijrah. Takut tak tikah tu gapo pula. Qabla al-hijrah tu rumuk dia panggil. Qabla al-hijrah tahunnya 10 sebelum Nabi kita hijrah. Makna anak di Mekah lah. Dikatakan bagi orang alim syafaatkan olehmu daripada anak muridmu. Dan dikala sampai 9 bintang di langit sekalipun. Aning menunjuk katanya sebagai guru boleh mensyafaatkan murid dia. Tapi hadis ni kita tak jumpa cari puas hati juga. Akan satu tu hadis ini kami tak dapat menemui dah, tak temu cari. Dan kita berkongsi siapa yang jumpa hadis tu, minta hala kertas surat mari dan kita kata. Saya tak jumpa. Cari bukan dengan kita, cari dengan dalam tu lagi dalam kom lagi tak jumpa juga. Tulis habis tulis tak tubik. Maknanya kita tidak menafikan hadis tu ada, mungkin ada kita tak jumpa. Tolong cari. Tapi setakat ni kita tak jumpa lagi hadis tu. Kalau orang dengan bahasa Arab mudah cari pula. Maknanya sebagai guru boleh dia mensyafaatkan anak murid dia. Tu kelebihan ilmu. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu ila akhirih. Arab tu lakah dah. Barang siapa menolong orang yang menuntut ilmu diberi akan dia akan barang siapa oleh Allah suratnya, yakni suratannya, surat hak tanda dengan tangan kanan. Akhirat dia akan boleh menerima surat amalan dengan tangan kanan. Barang siapa kasih akan orang yang menuntut ilmu sesungguh kasih yang akan anbiya. Orang yang kasih kepada tutup akib, pelajar-pelajar yang duk mengaji, orang kasih Nabi tu. Barang siapa yang kasih akan anbiya adalah ia serta anbiya.
Siapa kasih anbiya sekali dengan nabi. Pada siapa benci akan orang menuntut ilmu, soalnya benci akan anbiya, maka balasannya jahannam. Lalu tu hadis yang kedua ni, dah agak 3 bawah tu kita tak jumpa juga. Cari tak temu. Ambil mana tak tahu. Nah. Ni jamik mana tak tahu. Cari dalam marajih kutubul mutun tak jumpa. Jadi mungkin benda tu kita tak temu lagi. InsyaAllah cari. Perkataan ini juga kami tidak menemuinya. Wallahu alam. Dan kita berkongsi, siapa yang boleh temu hadis ni kita nak dengan segera benar lah. Kalau boleh tu kita nak. Tolong cari. Lafaz hadis tersebut. Itulah masalah ulama-ulama Jawi kita tulis hadis tu kadang-kadang tempat yang ambil tu payah kita nak cari. Bukan tak ada. Kadang-kadang kalau temu ada setengah ulama muhaddis kata maudhu' atik. Setengah dah. Kadang-kadang hadis kita cari-cari ulama muhaddis ni buat kaji hadis ni la aslalahu maudhu' atik. Kadang-kadang ada setengah-setengah lagu tu. Sebab tu hari ni perlu kita cari buat kaji hadis yang disebutkan oleh kitab-kitab Jawi. Lebih-lebih lagi kitab-kitab berkaitan dengan bab fadail itu kena cari benar. Jahrul Mahfu, Isra' Mi'raj Syadau. Cuba kita cari hadis-hadis tu temu tak? Tak. Sebab tu je satu masalah juga. Kalau hadis maudhu', maka hari kita beramal, hari kita meriwayat, malaikat pada majlisnya kita mengajar tak apa. Tu takut le maudhu' tu masalahnya. Tak. Sebab ulama-ulama Jawi kita tanah Melayu ni, kadang-kadang dia terjemah tu dia bukan pakar ulama hadis. Sekadar kata Arab jadi Melayu je. Dan ilmu hal lain tu banyaklah. Ulama Melayu tidak ada yang menghafal hadis sampai 100,000 tak ada. Tak, dia tak sama orang Arab. Orang Arab ni kali dengan mata qala hadatsana siapa beratus-ratus ribu hadis, masih ada lagi hari ni babak muhaddisin. Abang tu bila temu hadis, dia wari dengan tidak mentahukan asal mari mana. Jadi kita kena buat kaji semula. Kalau maudhu' jelas kata maudhu', kalau sahih sahih, kalau dhaif dhaif. Batu isyarat dia. Sebab tu satu segi nahyah tu makna satu benda yang kita kena ambil berat jugalah tahu hadis dari kitab-kitab terjemahan kitab Jawi. Tak ada kitab siapa? Kitab Syarah sendiri, kitab Syekh mana-mana ulama Melayu Indonesia ke Malaysia ke, kena buat kaji semula lah. Takut-takut tergelincir. Supaya sini kita tak tahu senyap. Hadis ni kita tak jumpa dan kita tak ada kata la asalahu, kita tak tahu. Kita tidak mengatakan sahih maudhu' sampai tak jumpa. Sekadar kita kata erti. Lalu tu masalah kita kena cari. Hadis ni siapa riwayat? Le kitab gapo mata hadis ni dia ambil mana? Supaya hadis masalah maulud, man azama maulidan nabi dah. Disebut oleh Syanawi Al-Bantani dalam kitab Manarajus Su'ud tu, hadis tu orang tanya, adakah hadis sahih? Jawab ulama Yaman Ismail Zin, hadis tu la aslahu hadis maudhu'. Tu dia masalah dia lah. Apa siapa yang membesarkan maulidin nabi hadis sekian-sekian dia wari tak, maka hadis tu ulama bahas hadis tu la aslalahu, hadis tu tak ada, ada maudhu'. Jadi kita takut untuk pegang atas maudhu' tu masalah. Kena buat kaji. Bukan masalah maulud. Maulud tu sunat ulama kata boleh buat belaka ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalih wari tu bukan situ. Dalih suku kena suku. Tu kena. Tu hijau kita tu, hijau kita ke belakang. Sebagai hijau kita baik orang ngaji pondok, ngaji ngaji kuliah ke apa pun, satu hijau kita kena buat kaji je situ. Sebagai nak mekuatkan, nak menaikkan tingkat ulama-ulama kita. Takut bila dihujah oleh Wahhabi tu masalah lagi lah. Kan ada pergi syarat bagi hadis, tu sejak Allah kita pun tak tahu juga lah. Sebab tu setelah kita tahu maklumat, kita kena tulis tak situ. Supaya sini tak jumpa cari. Kita pun bagi dah wallahu alam, tak ditemui, tak jumpa. Lepas tu tolong cari. Tolong cari kalau ada dua hadis tak jumpa cari. Kalau tilitkan makna dia tak ada masalah lah. Comel makna dia. Segi makna tu kalau siapa yang tolong orang mengaji ilmu Allah Ta'ala beri surat dengan tangan kanan, pak bila kita usul, adakah ini sabit ataupun tidak sabit, tu masalah dia. Pada hadis yang sahih yang berkaitan dengan ilmu banyak lagi. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada yang ada asal yang berkenaan dengan fadail ilmu banyak lagi. Tapi hak ni tak temu cari dah. Tak temu cari. Banyak kita tak jumpa lah dia cari ni. Wallahu alam. Jamik mana tak tahulah. Wallah tak temu cari panggil. Wa inna li talibil ilmi syafa'atan. Barangkali sambung pada hadis tu lagi tu.
Nah, wa inna li talibil ilmi syafa'atan, sambung pada hadis jahannam ke atas tadi ila akhirih. Hadis itu dia panjang. Dan bahwasanya bagi talibul ilmi itu syafaat seumpama syafaat anbiya, syafaat para nabi. Dan baginya bagi talibul ilmi itu pada syurga jannatul firdaus 10,000 mahligai. Ini mesti kita kena kaji ni. Kena cari dah. Anaknya kita nak pergi buat hujah, nak buat tubik, ceramah, nak buat dalih ni, dia mau tanya ke apa guling kita? Malu bodoh tu lah. Tak. Dia ada tak apa. Sekurang-kurang pun tak apa juga dah. Takut tak ada. Dan pada syurga jannatul khuldi 100,000 Madinah daripada nur. Itu kelebihan dia. Dan pada syurga jannatul ma'wa 30,000 darjat daripada yakut yang merah. Dan baginya, bagi barang siapa dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan di dalam menuntut ilmu. Ni, kalau kita ada belanja hari-hari. Mari darah 4 hari, 5 hari ni, duk beli beras, beli telur ni. Daripada bidadari 9 bintang di langit dunia. Itu kelebihan dia. Buh minyak mutu, buh minyak kereta, tambah kereta mari. Itu nafkah yang kita guna masa kita belajar. Dan sebila-bila melekat. Barang siapa berjabat tangan akan talibal ilmi. Ya salah dengan pelajar ni. Temung lagi mana ni? Lagi mengaji situ sini. Salah diharamkan Allah atas jasadnya akan api neraka. Kalau tilik kelebihan dia tu masya-Allah. Besar sangat dah. Kalau waris dengan hadis yang dhaif pun tak apa dah. Dah. Jadi kemahlah juga sikit. Lepas tu wallahu alam. Tak tahu hadis ke apa sini. Kita kalau kita buat hadis hari ni bila hadis ya kita tulis sendirilah. Kalau kitab ya kita tulis sendiri. Kalau hadis tu tidak sabit dengan waris pakai ni tak apalah kitab hak asal dia ada kita sebagai tak. Kalau kitab je kita tulis tadi bila hadis tidak disebut maka kita tinggalkan. Takut dia menghujah masuk kita. Hadis ni umum mana ni? Bah guling kita. Cara dia dah, cara dia. Hak ni aku tak tahu tu yang saya tulis. Tak. Sebab tu kita tak tahu. Barang siapa yang menolongkan talibal ilmi di surah Allah kelepasan daripada api neraka. Ketahui olehmu dan bahawa talibal ilmi apabila mati diampun Allah bagi orang yang hadir janazahnya. Orang mengaji ilmu ni kalau dia mati, siapa yang mari mengikuti jenazah dia Tuhan ampun dosa-dosa. Besar kelebihan dia. Besar sangat kelebihan dia. Habis kata. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ta'allama baban ila akhirih. Jadi hak Arab tu kita baca, kita lakah lagi lah. Kita lakah lagi sebagai cepat sikit. Kalau baca hak Arab pun ambil terjemah pula. Pakai ambil terjemah selalu. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dengan satu bab ilmu dan mengajarkan dia akan orang lain. Kita mengaji satu bab, bila kita pandai kita nak tunjuk ajar orang pula. Adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirokokkan, yang disembahyangkan akan dia. Kalau kita bagi dengan semai 500 rakaat terlebih kita mengaji satu bab lagi lah. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu pula supaya beramal dengan dia dan mengajar orang lainnya, adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirokokkannya. Kerana bunyi supaya tulah ni. Mengajarkan dia orang lain. Supaya nampak tu. Dan mengajarkan orang lain. Sama je mata harap. Sama dua tu. Ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimah. Dia mengaji satu bab yang nak beramal atau nak mengajar orang. Kana khairan lahu min 500. Man ta'allama baban pula minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allima ghairah. Sama sana. Kana lahu min 1000 raka'atin raka'aha. Dua situ. Sama.
Tengok hadis di bawah ke satu. Lafaz hadis yang disebut oleh pengarang itu kami tidak menjumpainya. Itu pun tak temu juga cari. Akan tetapi ada hadis lain yang sama makna dengan hadis itu. Sama pada pihak makna. Terlebih kurang, maknanya berlebih kurangnya. Makna lebih kuranglah sama, tapi lafaz tak ada lah. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Tersebut situ. Cari jumpa Nawawi Al-Bantani. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'mala bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya al-farakatin tatawwu'an. Satu lafaz lagi, man ta'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min salati alfi rak'atin fa in huwa amila bihi aw 'allamah kana lahu sawabuhu wa sawabu man ya'malu bihi ila yaumil qiyamah. Hadis ni ada orang takrib juga. Akhrajahu Khatib, ni hadis Al-Bantani wagi, bukan hadis atas tu. Hadis ni akhrajahu Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad tu. Daripada Ibn Abbas. Mengikut pendapat Albani dalam kitab Silsilah Dhaifah. Albani pun suka kata Wahbi. Tapi dia cenderung masalah dia ni bukan kata semuanya salah dia dah. Orang lain tak ada siapa dia kata. Albani kata oleh kitab Silsilah Dhaifah jilid 14, hadis ini adalah maudhu', hadis palsu. Dia yang kata, orang lain tak kata apa, wallahu alam. Cuma ada yang kata. Tapi Albani yang makruhnya salah seorang pendakwah ulama-ulama Wahbi yang berpegang sampai hari ini. Dia meninggal dunia dah. Dia tak ada dah. Tapi semua hadis-hadis yang dia takrif itu ada kadang-kadang belawai, Tanaqudha, Albani, Al-Wadihah. Jadi kitab dia tu kena cek tengoklah. Kita bukan ulama hadis kita tak tahu, tapi ulama-ulama tu yang terbesar dia tahu. Maka sini ulama lain tak ada siapa dia kata, dia yang kata hadis disebut Nawawi Bantani maudhu'un, hadis palsu dia panggil, hadis palsu. Nawawi Bantani. Tu terpulanglah kita kena tengok dalam marajih asal lah, sebab apa dia kata maudhu' wajah dia wak dalil kok mana tu kena tengok silsilah dia. Silsilah dhaifah dia lah, kitab dia. Bukan kata kita iktimad Albani, cuma wari pendapat Albani kata hadis ni. Orang lain tak ada siapa dia sebut. Tapi Khatib tu dia ada sebut dalam kitab hadis ni dia tak ada royak setara mana. Hadis tu ada tempat ambil, hadis hak Nawawi Bantani. Adapun hadis hak atas tak ada. Hak tu pengarang sebut. Dan cetera tu pernah cerita lah, hikayat. Tu cetera, diriwayat, kita tak apa. Dan cetera, riwayat, hikayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqa'in nar ila akhirih. Anas tu ada tulis nama dia bawah tu. Anas tu ada nama tulis bawah, tarikh dia ada. Ambil arti terjemahan dia. Barang siapa kasih bahawa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendak ia tilik kepada orang menuntut ilmu. Kalau kita nak tengok orang itu bebas dari neraka, tengoklah muka orang mengaji agama, orang yang mendengarkan ilmu. Maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya. Dia tafsirlah tu, tangan mana kudrat. Tidak daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan dia kepada babil ilmi, melainkan di surah Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat. Bukan ya tu, ibadat setahun pakai kita. Bos itu. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam, tiap-tiap satu tapak kaki dia langkah, satu Madinah di dalam surga. Dan selama-lama berjalan ia di atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Ini kelebihan orang mengaji ni. Dan berpetai-petai dan berpagi-pagi ia diampunkan dosanya. Dan disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu bahawa mereka itu pemerdekaan Allah Ta'ala pada api neraka. Hadis itu mukallid sana. Ada tempat ambil ke tak? Hadis ini disebut oleh Syamsuddin As-Safiri dalam kitab Syarah Sahih Bukhari jilid 30. Ada tempat ambil ni. Tapi segi sanad nanti kita rajak bawah. Tetapi lafaznya itu ada sedikit berlainan, tak sama dengan atas lah. Ada petekah sikit sebanyak. Bawah turun gitu. Qala al-ajluni fi kasfil khafa. Hadis ni kadzibun maudhu'un. Ni hadis hak dalam, jadi makna lebih kurang hak atas lah.
Demikian juga Ibnu Hajar Haitami dari kitab Fatwa Hadisiyah membilangkan hadis ni ulama kita Syafi'i ni. Fatwa Hadisiyah ni ulama Syafi'i tuai kitab Tuhfah lah. Membilangkan hadis ini termasuk dalam jumlah hadis maudhu' yang makzubah. Sebab tu kita kena buat kaji hadis-hadis tu. Nak sebut mari tu. Ni ulama Syafi'i yang kata, bukan kita yang kata, cuma kita nakal orang kata. Nakal orang yang kata. Pendek kata hadis-hadis berkenaan dengan bab fadail, bab kelebihan ni kita setengah tu kita kena cek tengok dulu dalam kitab-kitab maudhu' ke gapo ke, kena cek tengok dulu sahih ke tak sahih. Yang sahih banyak, bukan tak ada. Sebab tu ulama dia buat satu buah kitab At-Targhib wa Tarhib 5 jilid. Hadis yang menggemarkan ibadat, hadis yang nak menggalak ibadat, hadis yang menakuti, tarhib. Bagi Ibnu Munzir, kita hadis saja 5 jilid, maka dia sebut ada yang la aslalahu, sebut belakang situ. Ada tu juga dia sebut. 4-5 hadis dah tak jumpa cari dah. Nah kita berkongsi, kita pakat cari. Dan lagi sabda Nabi, inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata ila akhirih. Hadis tu bawah pun kita taklid kata hadis ini kami tidak menemuinya. Kebanyakan tak jumpa hadis khas sebut oleh pengarang. Yang ambil dalam kitab gapo wallahu alam tak tahulah. Ambil terjemahan dia bahawa setengah daripada manusia itu beberapa manusia masuk mereka itu akan syurga semata-mata. Ada di kalangan golongan manusia yang dapat masuk syurga, maka semua mereka itu mana kata mereka itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu sahabatlah. Sahabat tanya Rasulullah, siapa masuk syurga dengan tak ada kira apa lah tu? Sabdanya Rasulullah iaitu mereka yang ada pada hatinya itu kasih akan ulama qadar 1 mithqal dzarrah. Hati dia minat, cukup suka dengan ulama sikit ya, bukan banyak pun. Atau kepada dapat syurga dengan semata-mata dengan tidak ada hisab lah. Dan bahawa setengah daripada manusia itu beberapa manusia masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Wah ni bakal masuk terus. Maka semua mereka itu sahabi. Ya Rasulullah, siapa mereka tu? Sabdanya Rasulullah, iaitu mereka yang ada pada hati itu benci akan ulama qadar misqal dzarrah. Jadi hadis ni kalau kita ambil makna comel maknanya orang yang meliakan ahli ulama walaupun sikit pun balasan dia syurga. Orang menghina ke ulama wala sikit tak setuju dengan ulama maka balasan neraka. Tapi masalahnya hadis ni sabit ke tidak sabit tu masalahnya. Kalau kena hadis sahih sini, gagah. Sebab tu hadis ini kita tak jumpa cari. Habis satu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatih. Para siapa hanya kesalahan selama-lama hari hidupnya. Orang kasih ulama tu tak catat benda yang kesalahan. Hadis ini disebut dalam kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah. Ada jumpa juga tempat ambil tu. Bagi Abul Hasan Ali bin Muhammad Iraqi Al-Kattani, lafaznya begini bawah. Man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyyan wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahidan wa man ahabbal ilma wal ulama. Jadi hak atas tu man ahabbal ulama saja. Hak bawah ni hak kita jumpa dalam hak asal, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatih. Lagu mana hadis ni? Ada sebut oleh dalam kitab Tanzihus Syariah. Berkata Zahabi. Zahabi ni ulama besar ni. Ulama hadis yang paling besar yang dia buat Siyarul A'lamin Nubala 20 jilid. Dia tulis Tahzibul Kamal hampir 40 jilid. Dia tulis kitab Al-Kabaid 1 jilid bab berkaitan dengan dosa-dosa. Ulama besar ni, ulama Dimash. Di dalam Talkhisil Wahiyah, ini hadis daripada rekaan. Maudhu' lah. Dia yang kata ni muhaddisin. Hadis ini daripada rekaan Abdul Rahman bin Muhammad Balkhi, Syekh bagi Ibnu Zarqubah. Wallahu alam. Jadi hadis ni maknanya tak sedap belaka ni. Segi sanad ke apa ni? Hadis reka ni reka mana maudhu'. Dia buat tu baik main gitu lah. Sebab hadis maudhu' Syiah yang paling banyak buat hadis maudhu'. Beribu-ribu hadis. Tak, hadis maudhu' di kalangan Syiah dah termasuk hak dalam Sunni pada juga. Hadis tu dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man a'ana aliman muta'alliman walau bi syurbati ma'in fa ka'annama banal ka'bah sab'ina marrah. Hadis ni pun tak temu weh. Bakat-bakat cari dia. Bawah kedua tu hadis ini kami tidak menemui. Kita tak jumpa cari. Cari lama juga, cari dengan dalam kitab, cari dalam bab kelebihan, cari dalam hadis bab maudhu' berapa tak temu cari. Kalau tak temu, tawakuh dulu. Cuba kita tengok kitab Ihya Imam Ghazali. Kitab Ihya Imam Ghazali tu yang masyhur, kitab Ihya Ulumuddin tu. Bukan baru dah. Zainuddin Al-Iraqi, rasa tak silap orang je selepas pada Ghazali tak lama. Dia takhrikkan segala hadis-hadis khak Imam Ghazali sebut oleh kitab Ihya tu. Kadang-kadang tak jumpa banyak. Lam a'sur ala hadzal hadis bawah dah. Hadis ni aku tak jumpa. Setara tu. Kalau hak jumpa dia tulis. Hadis ni gini-gini, hadis ni setara dia tulis dah. Barang siapa menolong akan orang alim ataupun orang belajar ilmu dan jikalau dengan satu minuman air sekalipun, maka seperti perbuat ia akan Kaabah 70 kali. Ni kalau bahagia tinggi. Hak ni tak tahu. Hadis apa wallahu alam. Nak mentarikkan, tapi hadis tu secara mana tak tahu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idza marra muta'allimun ala qaryatin. Ambil hak terjemah dia lah. Hal ni tak temu juga ni. Pendek kata hadis lebat ni banyak tak jumpa. Tak jumpa. Apabila lalu orang yang belajar ilmu atas satu dusun, dia angkat Allah akan azab 40 hari. Orang yang belajar ilmu agama lalu satu kampung dalam ahli kampung tu, ahli kubur lah. Tuhan akan azab 40 hari. Oleh itu panggil dia lalu semua. Tak ada apa tu, Tuhan kuasa. Daripada segala kubur demikian dusun itu. Dalam ahli qaryah tu mana ada akak dosa. Apa ni? Akak azab. Ada itu tak temu juga lah. Dan dihikayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu katanya, tidak aku ketahui sesuatu yang afdal pada perai sabilillah. Benar paling perai ni besar dah. Ada besar lagi. Yang besar laginya melainkan bahawa ada orang menuntut ilmu. Allah, ini besar pada sabilillah lagi. Orang menuntut ilmu. Maka bahwasanya afdal pada perai sabilillah. Dan barang siapa keluar pada rumahnya kerana menuntut satu bab pada ilmu, dikelilingi akan dia oleh malaikat dengan sayapnya. Dan muslawat atasnya segala burung pada hawa. Hawa ni udara lah. Dan minate di padai, dan ikan di dalam laut, dan diberi pahala 27 siddiq. Siddiq itu mana orang yang sangat benar lah. Siddiqin. Siddiq. Dan tersebut adalah kitab barakah. Ni kitab ni kita pun tak tahu kitab siapa ni. Kitab barakah. Kitabul barakah. Bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hambanya patunung tu buai lebih. Maka berat kejahatannya daripada kebajikan. Bila timbul tu berat tak molek dengan molek. Maka disuruh dengan dia kepada neraka, pergi masuk neraka. Apabila dibawa dengan dia kepada neraka, maka firman Allah bagi Jibril, dapatkan hamba-Ku, dan ditanyakan akan dia. Tuhan kata malaikat, mu tanya hamba-Ku dulu, adakah orang alim di dunia? Tu pergi neraka dah ni. Tuhan kata beri dulu. Ni yang ambil mana tak tahu ni. Ada ni di mana dia ambil wallahu alam. Tak jumpa cari ni. Beri dulu, tanya dia biasa duduk sekali dengan alim ulama tak? Maka aku ampunkan dia dengan syafaat. Kali dia pernah duduk. Maka bertanya Jibril, tanyalah. Maka berkata ia tiada. Tak biasa duduk dengan ulama. Jauh. Berkata ia seorang. Dan berkata Jibril, "Hei Tuhanku, engkau yang terlebih mengetahui dengan hal hamba-Ku." Jibril berkata, tak ada kena tanya dah. Maka firmannya, tanyakan dia, adakah ia kasihkan orang yang alim? Maka ditanyanya, maka berkata ia tidak. Oh, hamba tak kasih orang alim. Mubci kali. Maka firmannya, tanya olehmu hai Jibril, adakah ia duduk bersama-sama dalam hidangan serta orang alim sekali? Dalam umur dia biasa makan nasi hidang sekali orang pandai tak? Makan nasi hidang sekali. Hidangan tu hidang nasi lah. Biasa duduk makan nasi sekali tak?
Maka ditanyanya, maka katanya tidak. Tak esok juga. Mapuh lah ni. Duk pemelmu ni kira ni tak. Maka firmannya tanya olehmu adakah namanya dan bangsanya. Bertanya nama dia, nama sepatut urus tak. Maka jika muafakat nama dengan orang alim, aku ampunkan dia. Kalau nama serupa tak apa dah. Allah. Nama Ahmad, manusia Ahmad. Serupa. Dan bangsa. Bangsa ni keturunan lah. Nasab dia. Maka ditanya, maka tidak muafakat dengan dia, tak serupa juga. Nung terlebih. Tak serupa nama, tak serupa. Nama gapo tak tahu. Maka firmannya, "Hai Jibril, ambil akan dia dengan tangannya, maka masukkan ke syurga." Kau mana dah? Dah tak serupa sekarang buk ni. Tengok dulu. Maka bahwasanya ada yang kasih akan seorang laki-laki, dia duduk situ. Dia kata Jibril, mu tarik tangan dia masuk ke syurga. Sebab apa ni? Maka bahwasanya adalah ia seorang tak dikasih akan seorang laki-laki, dan adalah laki-laki itu kasih akan orang alim. Oh, dia jerak. Ya saya aku sayang dia. Sayang dia tu saya aku orang alim. Dia jerakit kita pada aku tu. Pada aku tu. Maka dia ampunkan dia dengan berkatnya. Kalau tu maka hadis ni wallahu alam, baca ambil makna tu boleh. Cuma kita nak isbat tidak isbat, sabit ke tidak sabit, sahih tidak sahih, Allahu alam. Tu kena pergi cari dalam kitab-kitab pula sebagai wazifah. Pakat-pakat cari dah, pakat cari. Adapun kelebihan ilmu itu amat banyak daripada beberapa ayat Quran lah, dan hadis dan asar perkataan sahabat. Perkataan tu badal pada kata asar tu kalau kita nak i'rab. Ayat. Tetapi qada ini memadalah bagi orang yang dikhalaqi akan petunjuk dan taufik. Ini pun cukup dah ni untuk bab kelebihan. Allahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kemudian kita beradu setakat tu dulu. 10.30 kita mula rukun-rukun Islam dan iman. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.